Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton dan dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada kali ini dapat kita bertemu lagi dalam info bagi saya sebagai siri yang keempat. Dan pada hari ini kita akan membicarakan satu tajuk, Fadilat Infak Waqaf. Sidang penonton sekalian, kita sedia maklum bahawa amalan waqaf mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Waqaf mampu menanam nilai sedia berkorban dan memupuk budaya bantu-membantu bagi golongan yang berada untuk membangunkan sesuatu masyarakat. Menurut tafsir, sebenarnya perkataan waqaf tidak ada di dalam Al-Quran. Seperti perkataan zakat yang banyak disebut, aqimus shalah wa atuz zakah, sedekah, innamas sadaqat. Tetapi perkataan waqaf tidak ada dalam Quran. Namun seruan supaya berwakaf disebut di dalam ayat yang menyuruh kepada kebajikan. Menurut para mufassirin, terdapat 37 ayat di dalam Al-Quran yang mendorong orang-orang yang beriman membuat kebajikan dengan menginfakkan sebagian harta. Antara perkataan di dalam Quran yang dikatakan termasuk dalamnya iaitu berkenaan waqaf, seperti dalam Quran perkataan al-bir, kebajikan, al-khair, al-ihsan, al-ma'ruf. Itu benar-benar yang baik, kebaikan, dan termasuk dalam waqaf. Contohnya dalam kata-kata surah Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-birra tu dikata termasuklah dalamnya waqaf. Lan tanalul birra, kamu tidak sekali-kali akan mencapai hakikat kebaktian, kebajikan dan kebaktian yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu dermakan, infakkan sebagian dari apa yang kamu sayangi. Jadi kebajikan maksud itu dimaksudkan waqaf. Begitu juga dalam ayatnya lain, dalam surah Al-Hajj ayat 77, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah. Maknanya salat ni yang mengerjakan salat. Dan beribadahlah kepada Tuhan kamu. Wa'budullah, maknanya mentauhidkan Allah. Kemudian disebut waf'alul khaira, maknanya kerjakanlah amal-amal kebajikan. Jadi al-khaira tu termasuklah waqaf. La'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Kemudian selain pada itu, satu lagi ayat, antara ini sebagai contoh perkataan ihsan. Dan Quran ihsan itu juga dimaksudkan berkenaan, termasuklah berkenaan dengan waqaf. Contohnya seperti ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjakanlah yakni apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Wa ahsinu, dan baiklah sebaik-baik dengan usaha dan perbuatan kamu. Ini wa ahsinu termasuk waqaf, buat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
Jadi balasan yang baik, ya, balasan orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapat ganjaran. Dalam surah Hud ayat 114, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanat yuzhibnas sayyiat zalika dzikra lizzakirin. Sesungguh amal-amal kebajikan, sesungguh amal-amal kebajikan yang kita lakukan, terutama ibadat sembahyang lah dan lain-lain, termasuklah wakaf, iaitu merupakan yuzhibnas sayyiat, ya, menghapuskan kejahatan. Amalan kebaikan kita buat menghapuskan kejahatan kita. Maknanya kalau seorang tu buat dosa, banyak dosanya, tapi bila dia buat kebajikan, dia boleh kurang sikit. Jadi dosa itu ibarat dikatakan sebagai titik hitam. Jadi bila buat dosa kurang dengan bersih. Begitu juga antara ciri-ciri ihsan atau yang dikasihi Allah dan Rasulnya ialah menderma lebih dari zakat yang diwajibkan, iaitu menyumbang dalam bentuk sedekah sunat yang disebut dalam ihsan ni. Ya. Ada orang kata, berapa banyak dia nak wakafkan. Zakat sudah tentukan 2,5%. Kalau RM100, RM2,5. Wakaf berapa? Tapi ada yang menyeru supaya tanda ciri-ciri sifat-sifat ihsan tu, seseorang tu mendermakan lebih daripada zakat yang diwajibkan. 2,5% mungkin dia lebih 3% ke. Ya. Kalau Abdul Rahman bin Auf, ya, ikut sejarahnya, bila Nabi minta disumbangkan derma untuk membeli alatan perang, pasal nak perang, dia kata, aku serahkan semua harta aku. Rasulullah, tak boleh. Apa kamu nak makan? Ya. Lepas tu dia kata, aku serahkan separuh. Nabi kata tak mau juga. Kemudian kata, aku serahkan, dia harta banyak ni, Osman, Abdurrahman bin Auf ni. Ya, dia kata aku serahkan 1/3. Nabi pun diam. 1/3 Nabi pun diam. Nabi tak kata ya, Nabi kata maknanya bolehlah. Ya. Kalau kita baca, maknanya orang yang zakat itu dia nak kemudian nak sedekah sunat, anggaran lebih daripada yang dia bagi sebagai zakat tadi. Untuk makluman, suka juga saya bagi pihak PWS mengucapkan terima kasih kepada semua penonton siaran ini, kerana akhir-akhir ini, tiap-tiap hari kita menerima email menyatakan bahawa wakaf, ya, sumbangan wakaf melalui email, boleh katakan tiap-tiap hari lah. Alhamdulillah. Kita mengucap terima kasih dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi ganjaran, ya, pahala kepada mereka yang buat kemudian, ya. Juga tabung masjid, ya. Dulu kita ada buat tabung masjid sebelum Covid, ya. Sekarang dulu masa tidak dia hadkan 6 orang sembahyang kan macam sekarang ni, ya. Masa dulu, ya, kita ada letakkan 30, mulanya 37 tabung, 37 masjid dan surau, ya, yang terpilih, dan hari dah 43 dah. Dan tujuannya kita letak tabung di masjid tu, tabung wakaf PWS tu, untuk memudahkan, ya, mudah Islam untuk menyumbang wakaf. Alhamdulillah setakat hari ini kita dah dapat 2.3 juta. Dah kita duit yang kita terima dah pun kita bagikan untuk bina masjid dan sebagai kegiatan. Baiklah, senang pun tuan sekalian, kita nak menengok bagaimana peranan wakaf ni, ya, kelebihan fadilat wakaf ni, ya, dan sumbangan peranan yang disumbangkannya dalam kerajaan Osmania dulu. Kita tengok, ya, sebagai contoh ni, kerajaan Osmania dia telah membuktikan secara jelas bahawa sistem wakaf mampu membangun dan memperkasakan kerajaannya sebelum dulu, ya. Ketika itu amalan wakaf telah dijadikan sebagai satu amalan dalam pentadbiran, ya, kerajaan Osmania. Sepanjang sejarah Empire Osmania, seluruh kemudahan awam
termasuk infrastruktur, kesehatannya, pendidikan, semua dibiayai oleh wakaf. Malah ada kalanya membayar gaji penjawat awam juga dibayar oleh wakaf. Di samping itu, premis-premis perniagaan, pasar-pasar, ladang-ladang, bangunan perkhidmatan kerajaan, polis ke, pejabat pos, polis, pejabat pos dan lain turut dibiayai oleh wakaf. Itu berlaku di kerajaan Osmaniyah. Tapi hari ini tidak ada duit wakaf yang kita terima, taklah kita buat itu. Sebab itu dah tugas kerajaan, ya, kerajaan dah mengadakan prasarana itu semua dah kerajaan buat. Kita tak ada nak mengambil alih tugas kerajaan, ya, dan tapi kita membantu, ya, mana-mana ini. Maka dianggarkan menurut kajian, ya, dianggarkan 3/4 dari harta awam kerajaan Osmaniyah itu adalah harta wakaf. Begitu dah sudah kajian dia dan Sulaiman. Maknanya Sulaiman Zain Osman mempergunakan wakaf ni, ya, untuk membantu, ya, orang-orang yang berkenaan. Dengan itu Empayar Osman kita boleh dianggap, ahli sejarah menganggap bahawa Empayar Osmaniyah, ya, adalah sebagai sebuah tamadun yang berasaskan wakaf. Penuntut sekalian, suka juga kita nak menengok lebih dekat lagi tentang wakaf, peranan wakaf, ya. Menurut Dr. M. Vidal Govos menukilkan dalam makalahnya, dia kata semua rakyat di bawah pemerintahan Khalifah Osmaniyah menerima manfaat dari wakaf, ya. Menurut satu seorang penulis, Yafi Yildiz 96, dia kata institusi wakaf telah memberi sumbangan yang sangat besar dalam pembangunan insan sejak insan itu dilahirkan hinggalah meninggal dunia. Dia kata, saya suka nak bacakan, dia kata insan dilahirkan dalam rumah wakaf. Ini biasa ni aja ni, ya. Tidur dalam buaian wakaf, nak menunjukkan wakaf itu berperanannya. Makan minum daripada harta wakaf, membaca buku yang diwakafkan, menerima pendidikan di sekolah wakaf, menerima gaji daripada pentadbiran wakaf, bila meninggal dunia diletakkan dalam keranda wakaf dan dikebumikan di tanah yang diwakafkan. Begitu banyaknya peran wakafnya, ya. Yang kita lihat begitu besarnya peran wakaf di zaman itu, ya. Tapi kita boleh, zaman kita ni mengkali lebih lagi tu lagi. Orang yang meninggal disembayangkan di masjid yang diwakafkan, di atas kapet ketika sembahyang yang diwakafkan, atau dihantar ke kubur dengan van wakaf. Begitulah peranan wakaf, sama orang tu suka atau tidak suka wakaf, tapi wakaf telah memberi peranan, menjalankan peranannya membantu masyarakat, ya, sampai hari ini, ya. Itulah dia, tuan-tuan sekalian. Dengan sebab itu dalam beberapa ada hadis menyebutkan tentang kelebihan wakaf, ya. Itu tadi wakaf maknanya kelebihan dari segi keadaan masyarakat keadaan hari ini. Tapi untuk di hari akhirat, ya, dalam satu hadis, ya, bahawa kita ni memang disuruh untuk membuat amal-amalan kebajikan, ya, amalan kebajikan supaya membantu kita bila meninggal dunia, menghapuskan dosa kita dengan kebajikan itu, ya. Saya nak bacakan satu hadis yang dipetik daripada sebuah kitab, ya. Nama kitab tu Risalah Sabilul Azkar wal I'tibar. Dia sebut dalam, ada satu riwayat mengatakan, dia sebut dalam kitab tu, satu riwayat Rasulullah berkata, dia kata, ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bi zunubin kal jibal wa takhruju minal quburi wa qad ghufira laha bi istighfaril ahya lil amwat was sadaqat wad du'a wa qira'al Quran. Ini dia
makna orang amalan-amalan yang boleh menolong kita, amal-amalan yang boleh menolong seseorang selepas dia meninggal dunia. Maknanya dia kata ummati ummatun marhumah, kata Nabi. Umatku adalah umat yang dihormati. Umat Muhammad ni. Tadkhulu quburha bizunubin kajibal. Mereka masuk ke dalam kubur dengan buat dosa-dosa seperti jibal, gunung, seperti bukit. Banyaknya dosa. Ya, umatku, umat dihormati. Bila dia masuk kubur, masa dia masuk kubur, dosanya, dia buat dosa seperti al-jibal, jabal, bukit, ya. Jabal bukit. Banyaknya buat dosa masa berkubur. Kemudian wa takhruju minal quburi wa qad ghufiraha, dan dia keluar dari kuburnya telah diampun dosa itu. Pasal hari kiamat, bila hari kiamat dibangkitkan daripada kubur, dosa yang banyak tu sudah diampunkan. Bila Nabi cakap macam itu, sahabat-sahabat ni heranlah, sahabat macam mana masa masuk kubur tu dosa begitu banyak. Bila bangun dia habis betul tu. Katanya, bistighfar al-ahya lil amwat. Dengan istighfar orang yang hidup, tak ada orang yang mati. Orang yang hidup, Allahumma ighfir lahu. Ada. Ya. Kemudian kedua, was-sadaqat. Dan sedekah ini termasuklah wakaf. Dengan sebab dia wakaf harta itu, wakafnya dia meninggal tapi harta wakaf tu dimanfaatkan oleh orang hidup. Kalau dia beri masjid, orang sembahyang masjid. Kalau dia beri kapit, orang sembahyang atas kapit dia. Kalau dia bawa Quran, orang baca Quran dapat pahala. Kalau dia bina sekolah, orang sekolah dia dapat pahala lagi. Macam dia. Itu dah. Kata wassadaqat wad doa, dan doa orang yang hidup, wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Jadi orang tu mati, maknanya orang yang hidup ni memberi manfaat yang besar kepada orang yang mati. Itu dikatakan Nabi kata kalau tidak ada orang yang masih hidup, maka binasalah segala orang yang telah mati. Nah, ni dari hadis Rasulullah menaikkan. Maksudnya tidak ada lagi orang yang hidup mendoakan dan berlaksan tadak, maka ke neraka lah si mati. Tapi orang hidup ni doakan. Jadi hadis tadi, ya, dua. Yang pertama, bistighfar, iaitu istighfar, mohon ampun orang yang hidup kepada mati. Orang ni Allahumma fillahu, Allahumma, hanya kita doakan pada orang yang mati. Doa yang paling afdal sekali dalam salat dan salat jenazah. Dan utama, doa yang paling utama, orang yang paling hampir kekeluargaan dengan jenazah tu, anak dia, kalau anak ni tak ada misalnya, adik-beradik dia, pak saudara dia, orang yang hampir, itu doanya berdoa bil istighfar, orang yang hidup. Maknanya dalam ikut mazhab Syafi'i, ya, doa kita ni sampai, ya, doa ada, ataupun doa dan sembahyang Allahumma firlaha, Allahumma fil, ampunkan baginya. Kalau lelaki, perempuan, Allahumma firlah. Ataupun orang beritahu kita, ni dah, kita dah biasa jadi amalan kita untuk sahabat meninggal, kita pun, ya Allah, cucu dia rahmat kat taruhnya, ya Allah, ampunkan dosanya. Dengan penuh ikhlas kita cakap, maka insya-Allah Tuhan ampunkan dosa Allah. Dosanya orang ni seramai orang minta ampun. Itu mau kita banyak kawan yang baik, ya, ramai kawan baik, sahabat-sahabat semua, dia tahu. Kalau musuh kita tuan-tuan mati, dia diam je kayak, ya, dalam mati itu apa kerahasiaan kau, eloklah kau begitu. Tapi kalau sahabat, sahabat-sahabat kita tentu dia mendoakan. Doa tu boleh menghapuskan dosa yang banyak tadi, kurang doa. Itu kata Nabi, bistighfar al-ahya ila, orang yang hidup kepada orang mati. Lebih-lebih anak sentiasa mendoakan bapa dia, supaya ampunkan dosa bapa dia yang telah meninggal lah, ya, yang telah begitu banyak berjasa kepada dia. Yang kedua tadi Nabi kata was-sadaqat, itu juga boleh menghilangkan dosa. Sedekah tu ada dua, sedekah yang biasa, ya, sedekah umum, dan sedekah dengan maksud sedekah jariah dengan wakaf, ya. Was-sadaqat ni dua.
Sedekah biasa pun dapat pahala juga. Kita bagi orang tu apa? Duit, kita dapat pahala. Itu juga. Kalau hari Jumaat, hari Jumaat kita solat Jumaat misalnya, kita ada tabung lalu tu, kita boleh ini dalam mati ini RM1 ni untuk, kalau RM1 lah, tapi saya mungkin dah lebih lagi, kata contohnya, ini RM1 untuk bapa saya, RM1 untuk ibu saya, misalnya, sungguhannya RM1 tu. Jadi kita pun dapat pahala dan dapat ganjaran pahala kepada orang mata dia. Kita sumbangkan. Tu wasarakat. Dulu dah kita cerita bagaimana orang tanya Nabi, boleh ke orang yang meninggal tu kita wakaf kan? Nabi kata boleh. Boleh, kita boleh. Kita masuk dalam tabung tu, niatkan untuk mak saya yang telah berjasa mengandungkan saya, didik saya. Masuk. Atau misalnya ni bapa saya yang telah mensekolahkan saya hingga berjaya saya dapat pekerjaan baik ini. Hasil daripada didikan ayah saya terkeluarkan. Masukkan dalam tabung wakaf ni. Wakaf untuk ayah saya. Ayah kita dapat pahala. Tapi kita dapat pahala tak? Kita pun dapat pahala juga. Tak kuat kita dapat pahala, yang ayah kita dapat diampunkan dosanya. Sedekah ni tadi, wakaf yang dimanfaatkan, itu yang disebut dalam waladun salih, anak yang salih, yang mendoakan. Selain berdoakan, apa juga amal yang dibuatnya, cuma dia diniatkan untuk bapa dia. Kemudian yang ketiga tadi, doa dan doa. Biasa dia doakan, ya Allah ampunkan dosanya, ya kita ampunkan dosa, atau doa masukkan dan kumpulan orang-orang yang soleh dan sebagainya. Doakan, doakan, masukkan dia ke syurga, itu doa. Lepas sembahyang, bukan sembahyang bila-bila ajalah, selalu mendoakan, itu bersedekah, doa. Kalau doan majlis tahlil apa semua tu, kan dia doa Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal sawaba Quran, baca Quran, doa dan juga membaca Quran, baca Quran, wa qiraatul Quran, dan baca Quran. Kita baca Quran, tiap-tiap huruf kita baca tu dapat pahala. Kalau kita niatkan kita baca Quran, hasil pahala tu kita untuk ibu kita, untuk ayah kita. Kita baca Quran dengan baca elok-elok, dengan penuh tajwidnya punya, dan selain tu kita baca memang dapat pahala lah. Kita niatkan pahala bacaan kita ni, kita niatkan untuk ayah kita. Maka itu menambah dia amalan dia dan mengurangkan dosa-dosa dia. Dalam tahlil Allahumma ja'al, selalu kita baca, wa ausil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, dibaca oleh imam. Kalau kita buat tahlil, cuma tahlil ni, tahlil tu perkataan la ilaha illallah tu tahlil, majlis. Kadang orang ingat tahlil tu memang tak ada dalam hadis saja. Hadis menyuruh tahlil tak ada. Tapi hadis menyuruh kita baca Al-Quran, berzikir. Kalau la ilaha illallah tu namanya tahlil. Kalau subhanallah tu namanya tasbih. Ada nama-namanya. Ada orang dia tak suka tahlil, dia kata tahlil ni tak ada suruh. Memang tak ada dalam hadis, tak ada dalam hadis ke apa. Hendaklah kamu tahlil, tak ada. Tapi istilah orang kita tahlil tu, dalamnya tu ada membaca Quran, ada berzikir, ada istighfar dalam kumpulan tadi, bacaan tadi. Itu semua kalau kita baca bersungguh-sungguh dengan ikhlas, itu akan membantu kepada arwah atau kepada orang yang kita hadir tadi, meraihkan dia. Kalau kita hadir dalam majlis-majlis bacaan, zikir sebagainya, nak dapat pahala kita baca bersungguh-sungguh dengan ikhlas, bukan diam, kita lebih-lebih kurangkan, itu tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa, bersungguh. Kalau kita berzikir tahlil la ilaha illallah, tahlil bersungguh-sungguh, tahlil la ilaha, betul-betul kita buat, itu istilah tahlil tu la ilaha illallah. Kalau subhanallah namanya tasbih. Kalau bismillahirrahmanirrahim, basmalah.
Kalau auzubillah itu ta'awuz, auzubillah ada dia punya istilah ya. Ada. Baik. Tadi ada 4 perkara tadi. Kemudian mendoakan si mati untuk kita doakan untuk dia masuk syurga dan sebagainya. Itu dalam hadis tadi ada 4 perkara ya. Yang Nabi kata dia mula-mula masuk neraka dengan dosa yang banyak. Masuk kubur dosa banyak. Bila bangun hilang tu. Pertama, minta ampun. Orang hidup minta ampun. Kedua, sedekah. Orang hidup bersedekah bagi pihak dia, termasuk wakaf. Ketiga, sentiasa mendoakan dia. Yang keempat, membaca Quran. Dan pahala yang kita baca tu, kita pada dia. Itu berkata, yang menolong, ya, menolong orang yang tinggal, yang telah yang meninggal dunia tadi, ya. Sedang menonton sekalian, selain daripada itu, kita balik kepada kelebihan tadi, ya, amalan kebajikan, ya, atau dosa, ya. Ganjaran pahala kalau orang tu buat kebaikan, ya, ganjaran pahala nak sebut juga, ya, dalam satu pahala amalan baik ni, ya, Allah menjanjikan, Allah kata man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang membuat satu amalan kebajikan, falahu asyru amsalha, akan digandakan oleh Allah dengan 10 ganda. Paling kurang tu. Tapi ayat lain, wallahu yudha'ifu liman yasha, tapi Allah akan gandakan dia banyak lagi. Ya, ini kalau seorang yang buat kebajikan, dia yakin, semacam Sayyidina Osman contoh, dia yakin tiap kebajikan tu Tuhan dah janjikan 10. Nak cerita bagaimana, ya, bagaimana Sayyidina Osman ni, nak cerita ujung ni, ya. Dan satu kisah, Sayyidina Osman ni balik daripada berniaga daripada Syam, bawa barang dagangan lah, bawa balik pergi Syam berniaga, balik bawa dengan 10 ekor unta syarat dengan gandum, bawa sampai ke Madinah. Jadi berhenti satu tempat, masjid berhenti tempat, memang tempat berdagang lah, tawar menawar di situ, ya, satu tempat tu. Dan orang kaya, orang perniagaan ni lah, ya, orang perniagaan di situlah berkumpul nak membeli. Siapa juga bawa barang dagangan tu, di situlah tawar menawar. Sayyidina Osman ada 10 ekor unta di luar bangunan tadi. Tiap unta tu penuh dengan gandum. Kemudian ahli-ahli perniagaan dalam tu, dia macam tawar menawar lah, ya, nak membeli. Ada satu orang tu kata, Sayyidina Osman, saya sanggup bagi kamu keuntungan 10% daripada gandum yang ada itu. Osman tak mau dia. Ya, tak mau. 10% tak mau. Mana kau 100 guni, 10 guni lah. Ya. Keuntungannya 10%. Ya, keuntungan. Orang lain tawarkan, naik lagi 15%. Naik 20%. Si Osman masih tak mau juga. Naik 20, naik 30. Dan nampak orangnya heran. Heran orang ahli-ahli perniagaan ni, ya. Sudah begitu keuntungan banyak untuk masyarakat. Ya. Kemudian ada satu orang yang dia ni orang maknanya bisnes besar lah. Dia tawarkan 50% baik keuntungan daripada jumlah gandum tadi, daripada harga gandum tadi. Ya. Tak menjawab. Masing-masing beli. Siapa nak beli? Siapa? Syekh Osman jawab perlahan. Ada orang yang telah menjanjikan saya dengan 10 kali ganda. Bukan 10%. 10 kali ganda menjanjikan saya dengan 10 kali ganda. Orang semua heran dia. Soalan macam Syekh Osman macam dah tak sempurna lah, akal yang itulah. Tak pernah sabar. Kalau 100 guni gandum nak bayar 10 kali, 1000 guni gantinya.
Mana munasabah? Bukan persen. Ganda. Masing-masing tengok. Macam siapa Osman? Siapa? Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan dengan ganjaran 10 kali ganda sekiranya aku sedekahkan kepada miskin. Barulah orang tengok. Barulah orang tahu. Itu yang dia. Pasal Sayyidina Osman, dia berpegang kepada ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang membuat satu kebajikan kepada Allah akan beri 10 kali ganda. Dia ucapkan. Belum lagi ayat yang lain, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat ganda ganjaran pahala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tengoklah wakaf, wakaf. Allah akan ambil ganjaran pahala. Kau ikut semangat, sekurang-kurang 10 ganda. Ya? Mungkin Allah lebih daripada itu. Begitulah sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Rasulullah. Yang yakin apa yang disumbang tu pasti Allah akan bagi ganjaran pahala. Dengan sebab itu kepada penonton sekalian, marilah kita menyumbangkan sebahagian daripada rezeki yang Allah beri pada kita untuk wakaf. Tapi saya cadangkan untuk memboleh kita istiqamah, kekal tetap aja kita boleh buat potongan gaji, kita boleh buat potongan melalui bank, jadi bank tetap hantar kepada lembaga wakaf kita, lembaga wakaf, supaya dapat kita gunakan duit itu untuk manfaatkan supaya penyumbang-penyumbang insya-Allah mendapat ganjaran pahala dari Allah. Sekian saja, dan saya mohon maaf sekiranya ada salah silap, dan kita akan menyambung lagi akan datang kepada siri yang bicara yang kelima insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.